Makna perjanjian sebelum tu terbatal, tak boleh pakai. Kalau pihak yang menempah barang, dia kata saya tak nak 17,000, saya bersedia untuk beli dengan awak dengan quotation yang awak sebut 15,000. Sekarang 17,000 saya tak nak, ambil balik, pulangkan deposit saya. Itu dalam buat jual beli. Akad nikah pun sama. Sekarang ni mana-mana negeri pun dia ada akad nikah, kemudian dia ada sekali dengan apa dia, Allahu Muhammad apa istilah lupa dah. Bila dia dah lepas akad nikah tu, dia ada satu surat, ni saya lupa istilah dia. Dia sebut bahawa saya nama sekian-sekian sekiranya meninggalkan isteri saya dalam tempoh 4 bulan tanpa diketahui taklif, lupa dia lafaz taklif, apa nama, sekian-sekian, dan tanpa diketahui ke mana saya pergi, tak memberikan nafkah begini-begini, maka jatuhlah talak 1 ke atas isteri saya begini-begini, nama sekian-sekian. Bermakna akad nikah pun boleh terbatal. Pergi lari, tinggal isteri apa ni, mengandung, tinggal, dah pergi mana tak tahu, tak balik-balik 2-3 tahun, tak diketahui ke mana dia pergi. Isteri tak tahan nak tunggu lama, dia pergi ke mahkamah, bawa surat yang tu dah sign tu. Mahkamah boleh memisahkan ataupun membatalkan perkahwinan itu. Akad masa dia sebut aku nikah akan nikah, aku terima nikahnya, itu terbatal bila dia langgar prasyarat ataupun akad kontrak itu. Macam mana akad kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku menjadi saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ni akad kita dengan Allah. Adakah lepas kita sebut 2 kalimah syahadah ni kita boleh senang-senang buat benda syirik, jumpa bomoh, tilik nasib? Adakah dengan mudah kita mencela perkara-perkara hukum hakam dalam agama? Adakah dengan sewenang-wenangnya kita boleh buat apa saja yang melanggar hukum-hukum syarak? Maka itu juga menyebabkan akad kita dengan Allah ni boleh terbatal. Itu tajuk kita pada tengah hari ni, nawaqidul iman. Apa dia perkara-perkara yang boleh menyebabkan batal iman? Yang ni orang tak belajar, yang ni orang tak ambil tahu. InsyaAllah tuan-tuan, tengah hari ni kita semua termasuklah di kalangan orang yang ambil tahu. Sebab kita tak mahu amal ibadat kita, dia sebenarnya bila terbatal saja apa nama ni, iman, akidah, 2 kalimah syahadah terbatal, semua yang lain terbatal. Solat, puasa, haji, apa semua habis. Ya. Macam keahlian kita dalam kelab, kan ada kelab eksklusif. Orang masuk kelab tu boleh main golf, boleh main tenis, boleh main kolam renang, apa-apa. Dia punya keahlian terbatal. Hak dalam tu dia punya kelab, ya, dia punya aktiviti tu tak boleh masuk lah. Tak boleh, ya. Kalau saya buat contoh macam tu. Jadi kita nak tengok nawaqidul iman, perkara yang boleh membatalkan iman. Ya, awalan, kata pengarang Syekh Az-Zindani menyebut hafizahullah, awalan al-kufru wa anwa'uhu, kufur dan jenis-jenisnya dan bahagian-bahagiannya. Antara benda yang boleh membatalkan iman adalah kufur. Dan kufur ini ada beberapa bahagian, ya. Iaitu dalam kitab ini disebut 5 perkara kufur. Pertama disebut kufur takdzib, kufur kerana mendustakan iman. Antaranya kufur kerana mendustakan atau mengiktikadkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu semuanya dusta. Bermakna kita menafikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ia menafikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan risalah yang dibawanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa bil zubur wa bil kitabil munir thumma akhadtu alladziina kafaru wa kaifa kana nakir. Dan jika mereka, iaitu orang-orang yang kafir, mendustakan engkau wahai Muhammad, maka yang demikian itu tidaklah menjadi hal, itu bukan satu perkara yang besar. Kerana sesungguhnya orang-orang terdahulu sebelum mereka juga telah mendustakan Rasul masing-masing. Wahai Muhammad, dalam ayat ini bagi tahu, kalaulah orang-orang Quraisy mendustakan engkau, mengatakan engkau penipu, mengatakan engkau pembohong, itu bukan satu perkara yang besar. Maknanya itu bukan satu perkara yang aneh. Kerana orang-orang yang terdahulu mereka juga telah pun mendusta Rasul masing-masing. Kaum Ad, kaum Nabi Saleh, Fir'aun, Namrud dan kaum-kaum terdahulu, mereka mendustakan nabi-nabi yang telah diutuskan Allah kepada mereka. Jadi ini benda biasa. Yang tak biasanya ialah orang yang dah mengaku beriman, yang dah mengaku dia Islam, yang dah mengaku dia ikut Rasul itu, tiba-tiba dia kata Muhammad ni penipu, Islam ni bukan boleh ikut sangat, kan, haram. Semua benda itu tak boleh, dia tak boleh. Itu termasuk dia telah mendustakan risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itu pelik, yang itu besar, yang itu bahaya. Kalau orang kafir dia tolak, dia tak setuju sebab dia kafir, mereka telah didatangi oleh Rasul-Rasulnya dengan membawa keterangan mukjizat yang nyata dan kitab-kitab pengajaran serta syariat yang terang jelas. Surah Fatir ayat ke-26. Itu pertama, kufur takdzib. Macam mana yang dibuat oleh orang-orang kafir, mereka mendustakan. Takdzib ni maknanya mendustakan. Kadzaba yukadzibu takdziban. Kadzib penipu, kadzab banyak menipu, banyak mendustakan. Baik. Kemudian disebut kufru ibai wastikbar. Kufur kerana keingkaran ataupun sombong, membesarkan diri. Dia kufur boleh berlaku bila orang itu engkar. Iba juga masuk berpaling, dan juga sikap membesarkan diri. Membesarkan diri macam mana kita tengok. Kufur seumpama ini adalah seumpama kufurnya iblis. Seumpama kufurnya iblis, walaupun dia tidak pernah engkar akan perintah Allah. Maksud di sini adalah sebelum dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam, dia seorang hamba Allah yang patuh. Tapi sebabkan membesarkan diri dan sombong, dia jadi kafir. Tengok cerita. Kerana kesombongannya dan keengganannya menyebabkan ia jatuh ke dalam kekufuran. Nak kata iblis tak beriman, dia beriman. Nak kata iblis tak percaya Tuhan Allah itu wujud, dia percaya. Nak kata iblis itu tidak meyakini Allah yang menciptakan alam, langit, bumi semua, dia percaya. Cuma dia tak mau ikut, dia tak mau patuh. Tengok, begitulah juga mereka yang mengetahui bahawa agama Islam adalah agama yang benar. Kalau tuan-tuan ingat lagi kuliah kita mula-mula dulu, saya ada sebut macam mana iblis ni iman dia tidak diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab iman itu sekadar percaya, tapi tidak membawa kepada tunduk dan patuh.
Sebab bila Allah Ta'ala perintahkan dia sujud kepada Adam, Nabi Adam AS, bukan sujud sembah. Sujud di sini dengan makna hormat. Ya, dia kata khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau menciptakan dia daripada tanah, sedangkan kau menciptakan aku daripada api. Aku tak mau sujud pasal aku api, aku lebih mulia. Mulianya api itu siapa cakap? Dia cakap sendiri. Nah, dia kata dia mulia, dia kata dia sendiri yang mulia. Bukan Allah mengiktiraf apa yang dia cakap. Dia yang cakap api lebih mulia daripada tanah. Aku jadi api tidak boleh tunduk kepada tanah. Kemudian bila dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Maka kesemua malaikat itu sujud kecuali iblis. Sebab itu pandangan setengah ulama ahli lughah menyebut bahawa iblis itu asalnya malaikat. Pasal dia ada istisna situ, ya. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Maknanya iblis ni malaikat juga. Wallahu a'lam, hakikat yang sebenarnya kita tak akan ditanya oleh Allah. Iblis tu malaikat ke tak, kita tak boleh jawab. Masuk neraka 10 tahun, tak ada. Sebab ini masalah yang Allah tidak perincikan dalam Quran. Cuma dia kata waktu itu ada malaikat, waktu itu ada makhluk nama iblis. Semua sujud, iblis tak mau sujud. Yang penting Allah nak bagi tahu pengajaran dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pasal apa iblis tak mau sujud? Aba ni kufur ibain. Dia engkar, dia enggan, dia berpaling.